Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Tuan-tuan boleh tengok zikir ni dalam muka surat 8. Muka surat 8 ada zikir ni. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Baik, tuan-tuan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama-sama kumpul dalam kuliah asar kita pada hari ini insya-Allah. Kita tengok kitab kita muka surat 20. Muka surat 20. Kita berada dalam kelebihan hari Jumaat yang ke-27. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, Jumaat merupakan penafsiran kepada wasyahid, iaitu hari yang Allah Ta'ala bersumpah dalamnya dalam ayat ketiga surah Al-Buruj. Was-sama izatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud. Hari yang Allah Subhanahu wa taala sebut adalah syahid. Syahid ni makna dia apa? Adalah hari yang menjadi penyaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sunat kita ni pada hari Jumaat, waktu pagi, bukan hari Jumaat, hari apa pun, waktu subuh terutamanya, tambah-tambah pada hari Jumaat, sunat kita panjangkan bacaan kita ketika kita berada pada hari pada waktu sembahyang subuh. Pada waktu sembahyang subuh. Sebab bacaan di waktu subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Begitu juga pada hari Jumaat, hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala beri tumpuan yang lebih. Sebab banyak benda dan kelebihan yang tercatat di dalam tu yang Allah nak Subhanahu wa taala nak bagi kat kita. Okey, yang ke-28 adalah merupakan hari yang sangat digeruni dan ditakuti oleh langit dan bumi, gunung ganang, lautan, kesemua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Ini kerana pada hari itu akan berlakunya kiamat dan kebangkitan semula pada padang mahsyar. Hari Jumaat ni adalah hari yang semua binatang, makhluk-makhluk Allah, jin, langit, bumi, yang semua ni takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa takut? Sebab takut berlakunya kiamat. Yang Allah kata kiamat ni hanya akan berlaku pada hari Jumaat, tapi tak tahu Jumaat yang mana. Dia dalam rahsia Allah. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebut, kalaulah binatang-binatang tahu apa yang kita tahu pasal kiamat, pasal padang mahsyar, pasal mizan, pasal titian sirat, pasal syurga, neraka, alam kubur, siksaan kubur, himpitan kubur. Kalau binatang tahu semua benda tu macam kita tahu, maka kata Nabi SAW, ma akaltum saminan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
kamu takkan sekali-kali boleh makan binatang yang sihat dan gemuk. Seolah-olah binatang-binatang ni kalau dia tahu bab dia nak mati, bab dia tentang kiamat, azab, yang tu yang ni, maka dia pun tak lalu nak makan. Dia tak lalu nak makan. Peliknya kita daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, satu waktu tak semayang, tapi kita boleh duduk lepas isyak, duduk makan tom yam, duduk makan di kedai, di gelak. Kita tak ada perasaan risau, tak ada. Siap tambah lagi. Sebab apa? Sebab tak ada perasaan takut tu, tak ada. Manusia dan jin, dua makhluk ni, yang banyak benda yang dia lebih, kalau iman dia kuat, dia tahu. Macam orang nak pergi kubur lah. Semua binatang dengar mayat duk meronta-ronta dalam keranda tu, dia duk dengar. Yang tak dengar ni dua je. Apa dia? Jin dengan manusia. Aku takut, kata Nabi SAW, bukan aku tak mau doa ke Allah bagi, kalau aku boleh je doa ke Allah bagi hampa dengar orang yang dalam kubur tu duk riau. Tapi aku takut tak ada siapa nak tanamkan kebun mi jenazah. Sebab bila kita duk angkat tu, dia tu kalau mayat yang soleh, dia akan kata qaddimuni, qaddimuni, cepat, bawa aku segera. Tapi kalau dia tu mayat tak bagus, dia akan kata celaka hampa, nak bawa aku pergi mana ni. Dia akan marah kita. Dia akan marah kita lah. Kita kalau semayang jenazah, mayat bergerak pun tinggal tok imam saja, semua belah. Mayang jenazah, mayat tu bergerak-gerak, tak tahulah apa jadi kat dia tu. Bergerak, tengok tok imam takbir ketiga pun getak lah. Hak belakang cerah, berlari semua, tinggal tok imam ya. Sebab apa? Sebab takut mayat hidup balik, dia boleh cakap, kita tak dengar, kita tengok ya. Sebab tu binatang-binatang, makhluk-makhluk di bumi, mereka punya takut dengan Allah ni luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Guruh tu bertasbih dengan Allah dan malaikat min khifati, sebab depa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu depa buat apa? Depa tasbih dengan Allah. Guruh tu yang kita dengar, dia yang takut tu, yang kita dengar kita takut, dia tu takut ke Allah. Kita tengok matahari besar semalam, super moon bapak besar. Tempat saya tak nampak hujan. Apa moon pun tak nampak. Gelap lah, tak apa nampak kan. Bulan tu, matahari, bulan, semua ni takut dengan Allah. Makhluk semua takut dengan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah hang cari agama selain pada Allah, sedangkan makhluk di langit dan bumi depa sujud, depa ni ikut cakap Allah taw'an aw karha, sama ada suka atau tak, atau terpaksa, depa tetap ikut cakap Allah. Matahari Allah kata hang naik waktu pagi, bulan Allah kata hang naik waktu malam. Tak ada siapa akan boykot dengan perintah Allah. Depa kata malaslah aku 1,000 juta tahun tak nak naik pagi, mai aku try naik malam, tengok sekali gabung dengan awan dengan bulan, tengok jadi apa? Tak. Bulan Allah kata kat dia penuh, dia penuh. Allah kata dia hang jadi separuh, dia separuh. Hang jadi bulan sabit, dia jadi bulan sabit. Semua makhluk kat muka bumi ni dia ikut cakap Allah. Lembu Allah kata hang punya makanan ni rumput dengan benda hak boleh makan, macam tu ya. Lembu tak akan makan benda pelik-pelik. Baru ni dapat gambar lembu makan ikan. Nampak tak? Lembu dah makan ikan temenung. Berapa ikan temenung dalam kotak, ada kat 40 ekor. Dia pun lapar atau dia tak tahu, dia pun lupa kot. Tak tahu dia ingat apa, dia makan ikan gitu. Jarang lah. Adalah sekali-sekala selipar pun dia makan. Lembu ni jangan kira selipar, beruit, basuh baju, macam-macam benda dia makan. Tapi dia punya main makanan dia rumput lah. Selain pada tu dia tak makan. Sebab Allah kata dia hang makan yang tu. Jarang kita tengok lembu beratok di KFC nak beli drive-thru ada. Tak ada. dia tak makan Pizza Hut order semua, tak ada. Dia makan makanan dia lah.
Biawak Allah kata hang makan apa? Dia makan tu. Buaya Allah kata hang jenis makan ni makanan yang berbentuk apa? Daging. Jarang kita tengok buaya duk makan salad, cicah dengan tomato dengan tak ada. Dia makan makanan dia. Dia pun tak ketegak. Biasa hak ketegak ni manusia. Dalam jutaan benda boleh makan, Allah kata jangan makan benda yang haram. Jangan minum benda haram. Benda haram tu orang pulun. Manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua panggil manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah bentangkan syariat hukum Islam, nak amal Islam ni pada gunung, ganang, bukit bukau semua kami pernah bentang. Hampa setuju tak nak jadi nak ambil tugasan khalifah, tugasan nak syariat Quran semua, mau tak? Bukit, gunung, ganang yang hebat, depa kata kami tak mampu. Wa hamalahal insan, dan kami bagi kat manusia. Akhirnya jadi apa? Manusia ada dua perangai, zaluman jahula. Satu, dia selalu bersifat zalim pada diri dia sendiri. Allah suruh dia buat apa benda, dia buat lain. Allah suruh dia buat A, dia buat B. Allah suruh dia buat B, dia buat A. Nabi ajak macam lain, dia buat macam lain. Yang kedua, jahil manusia ni. Dah lah dia ni satu manusia yang tak tahu. Bila orang bagi tahu kat dia, dia jadi bebal, dia jadi marah. Dia tak boleh orang tegur dia. Ini dua perangai manusia yang dia ambil hukum syariat Islam, tapi dia tak ada gerun dengan Allah, tak ada. Allah ni tak sama dengan benda lain. Katalah kita pergi hutan, kita jalan-jalan-jalan, kita nampak tapak kaki rimau ke singa ke, kita pun risau, takut. Apa kita buat? Kita balik, naik di lori kita tu, naik di jeep kita tu, kita balik dengan perhilitan perhutanan apa, jabatan perhutanan, kita melingkup balik rumah. Sebab apa? Kita risau dan takut tengok tapak kaki rimau tu. Orang kalau takut, biasanya orang akan larikan diri pada benda dia takut. Katalah orang kata dekat pokok besar tu ada hantu, malam-malam kerap orang duk kena kacau. Bila kita naik motor ke naik kereta, tengok kat pokok besar tu, kita tak akan bawa slow, kita akan belah bawa laju sebab kita risau. Dua. Yang kedua, orang kalau takut dengan satu benda, jarang orang sayang dan rapat dengan benda tu. Orang kalau takut dengan satu-satu benda, jarang orang sayang. Katalah kita takut dekat, kita takut pada seseorang, seorang anak tu, dia takut sangat ke bapak dia, dia jarang sayang pada orang tu. Tapi Allah ni, dua benda ni akan ada kalau orang tu takut dengan Allah. Yang pertama, orang takut dengan Allah ni, takut dengan akhirat, takut dengan Allah ni, apa dia buat? Dia lagi dekat dengan Allah. Yang tu yang dia pelik. Manusia kalau kita takut, kita lari jauh pada dia. Kita jumpa dia tu, kita tak bayar hutang dia 2 bulan dah. Dia takut, kita takut dia, kita lari tengok dia. Tapi Allah, kalau hang buat salah dengan dia, hang dosa banyak, hang minum arak, hang berzina, hang buat jahat, kalau hang jauh pada Allah, makna dia benda tu salah. Hang lagi takut dekat Allah, lagi kena rapat, lagi banyak kena semayang, lagi banyak kena ibadat, lagi taqarrub dengan Allah. Dan nombor 2, hang takut dekat Allah, hang kena sayang dengan Allah. Benda ni tak ada pada benda manusia, tak ada. Manusia, dia akan hilang kasih sayang. Kalau dia takut pada orang tu, dia akan hilang qarabah atau rapatnya orang tu bila dia takut. Manusia yang ada dua sifat ni, makna dia sedang menuju cinta Allah. Takut pada akhirat, takut pada Allah, takut buat dosa, takut maksiat, riba, dosa, apa-apa dia takut, maknanya dia kena tinggal benda tu, dia rapat diri dengan Allah. Dan hari Jumaat adalah hari yang semua binatang-binatang makhluk kat muka bumi ni takut, sebab takut-takutnya berlakunya kiamat. Tapi kita Jumaat, kalau kita belah sini ni, kalau Khamis malam Jumaat, Jumaat cuti. Apa yang jadi adalah kita jadi seronok lebih. Kadang budak-budak muda saya tengok balik-balik kuliah kan, mana naik motor ramai-ramai, yang tu yang ni seronok. Dia tak ada risau tentang diri dia nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Melupakan hari. Lampu tak tutup. PHM 6999 Proton Pesona. Lampu tak tutup. Lampu tak tutup. Sikit lagi kami kena tolak lagi. Bagak bateri dia habis.
Pakat kena tolak. PHM 699 proton perdana. Proton persona. Ambil kah? Depa nak claim lagi 2 minit je. Claim tayar. Yang seterusnya merupakan hari yang Allah Ta'ala khususkan pada umat baginda Nabi SAW. Kita baca hadis dulu. Kita hari Jumaat, orang Yahudi ni dia punya hari adalah hari Sabtu, dan orang Nasrani adalah orang Majusi, terutamanya Nasrani lah, harinya adalah hari Ahad. Hari pilihan dalam seminggu merupakan mana Ramadan merupakan bulan pilihan dalam setahun, Makkah tempat pilihan di muka bumi, dan Nabi SAW pilihan Rasul dan makhluk yang teragung. Macam tu juga hari Jumaat adalah hari yang paling bos sekali dalam seminggu. Seminggu yang paling bos adalah hari Jumaat. Kalau dalam banyak-banyak bulan Ramadan. Kalau banyak-banyak manusia, Nabi SAW. Dia punya pilihan dia. Maka Jumaat ni adalah hari yang hebat dan hari yang besar. Roh orang yang mati datang ke kubur masing-masing dan mengetahui siapa saja menziarahi dan memberi salam kepada mereka. Hari ini juga merupakan hari pertemuan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah mati. Okey. Datang ni ada banyak cerita sikit. Roh orang yang mati ni, bila orang tu dah meninggal dunia, dia berubah alam. Kita ni daripada alam rahim masuk ke alam dunia. Dua konsep. Satu, bila kita dah berubah alam, kita tak akan reverse balik ke alam tu. Contoh, kita daripada alam dunia, alam rahim ke alam dunia. Kita tak boleh reverse dalam alam rahim, walaupun baru 4 saat beranak. Baru keluar 2 saat, doktor nak sumbat masuk balik, tak boleh lah. Dia sekali jalan, dia tak ada reverse. Baby tadi duduk dalam perut mak dia, dia nak reverse pergi ke alam roh tadi, tak boleh lah. Sebab dia dah masuk dalam rahim. Kita akan masuk ke kubur pula. Yang permulaan kubur tu disebut sebagai barzakh, masuk ke dinding satu alam yang baru. Semua tu alam ghaibiyat yang kita tak nampak. Start daripada kubur, mahsyar, mizan, titian sirat, dan kemudian nak tentu syurga atau neraka. Semua demi step tu hang tak boleh terbalik lah. Tak boleh patah balik. Okey. Cuma kita nak bincang di sini, orang yang hidup dengan orang yang mati ni, dia ada hubungan ke tak ada? Konsep dia. Bukan macam kita faham. Contohnya kita faham malam 27 Ramadan, malam 27 likur tu orang panggil kan, roh nanti mai kat rumah kita, kita buat ayam kat dia, bancur Nescafe, beli nasi ni apa, nasi goreng Pattaya buat kat dia. Sebab apa ni? Sebab roh nak mai, roh lapak. Tak ada merepek ke tu. Roh tak mai rumah hang, roh ada banyak kerja nak buat. Dia tak akan reverse dah. Yang kedua, roh ni banyak orang, kita jangan, kadang-kadang kita mudah percaya, macam kepercayaan setengah orang, roh nanti balik Khamis malam Jumaat, roh nanti balik. Roh nanti balik, tak tahu nenek apa, motor ke apa saja balik, mai tidur di rumah kita. Ada orang dia sedia tak katil kosong. Sedia satu katil kosong, sebab apa? Roh nanti mai, nanti roh tidur tang ni. Selimut kat dia, buka aircon, bilik kosong tapi buka aircon, sedia nasi. Yang tu semua jadi macam panggil pelik lah. Panggil kita pelik. Banyak dalam masyarakat kita, kita suka percaya benda-benda yang pelik. Benda yang pelik. Benda-benda yang ghaib yang kita tak nampak ni dengan mata ni, dia mesti ada sandaran dia. Kena ada sandaran dia. Terutama yang Nabi SAW habaq dekat kita lah. Kita tak boleh benda ghaib ni. Kalau benda-benda yang fiqh macam ni, okey, ada pendapat ulama ni, pendapat ulama, okey, tak ada masalah bab tu. Sebab apa? Sebab benda tu adalah khilaf dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan biasa. Tapi kalau dia melibatkan benda ghaibiyat, mesti benda tu hak Nabi habaq. Sebab kita tak tahu benda dalam kubur jadi apa, benda di syurga nak jadi apa, kita tak tahu. Nabi habaq kita tahu. Kalau dalam Quran habaq kita tahu. Okey. Jadi kita tak boleh percaya satu-satu benda yang kita benda ghaibiyat tapi member kita habaq. Tahan tahu mana
hang sedia katil kosong, sedia ayak ni semua sebab apa? Memanglah roh nanti mai balik. Roh mai balik. Kalau siapa abang kat hang ada member aku seorang. Member hang siapa? Ustaz. Dah dia buka kedai bicycle ya. Dia menjaga sate pasal malam besok ya. Tapi kita percaya cakap dia lebih daripada percaya cakap para alim ulama. Yang tu satu salah dia. Yang kedua, kita jangan, banyak lagi dalam masyarakat kita yang suka jadi pelik-pelik ni, dia suka percaya kata benda yang mistik ni orang suka percaya lah. Terutama contoh bila kita pergi rumah orang, mereka suka bawa ladam kuda kat rumah. Bawa ladam kuda. Bila kita tanya sebab apa bawa ladam kuda, dia kata ladam kuda ni tak bagi setan main rumah. Yang sedihnya, ladam tu atas pada bismillah. Bismillah kat bawah. Ladam tu duduk atas kali. Tanya sebab apa bau ni? Kuda pernah terajang rumah hang ke? Terlekat ladam kat rumah hang? Dia kata tak. Sebab tak bagi setan main. Saya pun duk fikir, setan mana bodoh bawa ladam tak main tu? Setan bodoh, setan ni memang bodoh, tapi taklah bodoh metros tu. Bola ladam kepercayaan karut tak ada. Rumah-rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah-rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tu. Sebab tu kalau kita baru pindah rumah, kalau jarang-jarang masuk rumah tu, kita bila-bila sekali sewa, Sabtu Ahad yang kita pergi, bila kita sampai, kalau boleh paling kurang kita baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Start daripada lillah, amanar rasul, la yukallifullah. Kalau jarang, kalau kita permanent duduk di rumah tu, biar kita baca surah Al-Baqarah kamilah, satu surah yang penuh. Di rumah kita sekarang ni pun, jangan dalam sepanjang kita duduk rumah tu, kita tak pernah baca surah Al-Baqarah kat rumah. Yang tu tak betul. Baca sekali, dia jadi macam secure, atas pada guard lagi, yang dia akan jaga rumah kita daripada jin syaitan. Gantung ladam, dia tak main. Kan kata ladang kuda, hang ambil kuda padi seekor, hang gantung hidup-hidup pun dia tak nak layan. Ataupun ada orang suka gantung ikan puyuh kering, dia gantung kat rumah. Dia kata setan tak masuk. Naya, kalau gantung ikan puyuh setan tak masuk, semua setan akan pergi negara Arab. Sebab negara Arab kadang dengan ikan puyuh. Puyuh banyak tang ni ya. Jadi belah kita ni setan tak main, semua setan pergi negara Arab. Tu kepercayaan karut. Banyak lagi lah dalam masyarakat kita. Terutama bila bersalin dapat anak, nak tanam uri, dia apa-apa benda nak buat, benda pelik-pelik ni, kalau orang bagi dia petua tak apa, tak ada masalah. Tapi petua tu dia mesti logik lah. Contoh, hang ambil uri, hang nak ambil uri, nak tanam uri ni, antara kaedah dia, cuci elok-elok, hang bor garam, hang tanam. Okey, sebab apa bor garam? Kena tanya dia. Dia kata tujuan bor garam adalah supaya dia memotong bau daging dan busuk daripada darah tadi tu, supaya binatang-binatang dia tak korek buat keluar benda tu. Ada alasan yang kukuh tak? Ada. Maka benda tu boleh buat. Sebab apa hang bor garam? Ada orang kata hang daripada hospital, mak mentua ada pesan, hang nak balik daripada hospital, nak balik ke rumah malam pukul 12 dah. Isteri bersalin pukul 10.30 11. Gedebuk lah, azan lah apa semua. Nak balik pukul 12.30 dah. Mak mentua kita pun ada kat situ. Mak mentua kita nak balik lah rumah. Ni klinik, doktor beritahu nak ambil ni, nurse kata ni uri. Kita pun pegang lah uri. Kita tengok, oh okey uri. Biasalah, dia dah cuci darah, duk keluar lagi lah. Mak kita pun kata tak apalah mak, nak balik sekali ke? Tak apalah, hang balik lah, mak nak teman. Mak nak teman si anak ni. Tak apalah, mak duduk sini lah, balik dah. Pak mentua kita pun dah, tak apa, hang balik lah, aku balik dengan mak balik dengan ayah nanti. Okey. Gaya kita nak balik, dia panggil kita. Kita awat, mai sini. Dia ambil daripada beg duit, beg tangan dia tu, bawa keluar, paku. Besar-besar ni, 3 biji. 3 batang paku lah. Dia kata, hang nak balik 12 malam ni, nanti ada benda ikut. Nah, buh paku dalam tu 3. Tujuan dia, okey. Berhenti Ustaz. Tanya dulu, tujuan apa buh paku? Dia kata takut hantu Pontianak ikut. Kalau Pontianak ikut, paku di leher dia.
Tiga paku tu ambil, masa turun tangga, tepi lift, buka lift, buang lantong sampah tu. Hanya buang depan dia. Anak ceramah depan dia, sekali dia banyak cerita. Nanti Ustaz, ayah terima kasih lah ya mak. Astagfirullahalazim, sambil ambil tu, sambil istighfar, terus ambil lempak dalam tu. Tak ada kena-mengena dengan hantu Pontianak merepek semua, tak payah. Tu semua adalah andaian. Semua hantu makna dia setan. Tak ada Pontianak ke, orang putih ada Dracula. Hantu orang Cina ada kat hantu dia, hantu lompat tu. Buat kertas, dia diam. Angkat kertas, dia jalan. Kita lagi banyak. Hantu raya, hantu kubur, toyol. Hampir tanya toyol kat Pak Arab, dia tak tahu. Antara tarif toyol, dah, toyol. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu toyol tu apa. Tak tahu toyol hantu kecil, dia tak tahu. Yang dia tahu setannya. Toyol ni dia lebih mesra dengan kita. Sebab apa? Sebab kita ni manusia paling berantu sekali. Betul. Orang Siam jumpa hantu lari. Orang Cina jumpa hantu lari. Orang Jepun buat ju-on, tengok ju-on lari. Kita hantu bela. Hebat tak hebat bulan botol? Bela terus. Paling champion di muka bumi. Siam tengok kita pun takut. Dia kata hebat bawa bela hantu terus. Semua tu nama dia setan. Tak kena mana. Ada orang kata buh uri tu hang kena kalau hang nak uri tu hang kena tanam dengan garam. Sebab apa? Macam-macam lah alasan dia pelik. Nak bagi pandai lah. Ada? Baik ambu kunyit, ambu garam, goreng hang makan dengan cicor sos. Nampak pelik? Dia kata, hai, siapa nak tanam uri kena tanam dengan pensel. Baru anak tu pandai, anak tu cerdik. Saya kata, daripada hang tanam dengan pensel, baik hang tanam dengan laptop. Pensel dulu. Laptop sekarang hang kalau boleh, unify sekali dalam tu. Baru dia boleh akses sekali dalam perut hang ni, boleh pandai dah. Kalau hang rasa macam tak apa cerdik, hang meja sekolah, kursi sekolah, hang tanam dengan guru besar tu dengan bentuk pengetua sekali. Sebab apa? Sebab nak bagi pandai sikit. Tak ada kena mengena. Budak tu dia mengaji pandai, usaha elok, pergi tuition, belajar elok, dia tak malas, insya-Allah dia pandai. Dia tak ada kena mengena. Kalau anak lelaki kena tanam tepi belah kanan rumah. Kalau anak perempuan kena tanam dekat depan rumah. Kalau anak perempuan kena tanam dekat belah kiri rumah. Dia dah petua dia. Aku duduk flat, tanam tak mana, tanya dia. Pelik tanam tak mana. Jadi masalah. Jadi tak payah fikir benda-benda pelik gitu. Tu nama dia benda-benda boleh seleweng akidah kita. Okey. Cuma nak bincang sikit, roh ni dia tahu tak ada hubungan tak kita dengan orang yang dah mati ni? Ada. Kita dengan orang yang dah mati tu bukan totally lost contact. Ada. Antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang dah ditanam dalam kubur hatta yasma'u khafqa ni'alihim. Bila orang balik, orang yang dalam kubur tu dia boleh dengar lagi tapak kaki orang duk berjalan kat luar tu. Sebelum mayat soal jawab kat dia tu kan, atau azab dia nak kena tu, dia boleh dengar lagi tahu langkah. Maknanya orang dah mati tu lebih tajam pendengaran daripada kita lagi. Kita silap di bulan tak dengar tapak kaki orang, dia boleh dengar. Tu yang pertama. Yang kedua, hujah yang kata orang meninggal ni dia ada lagi hubungan, bukan boleh mai, kita boleh tahu hubungan dia lagi. Yang kedua adalah arahan Nabi SAW supaya kita bagi salam kepada orang duduk dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum saya kubur, oi, hampa dah pergi dulu dah, kami akan menyusuri hampa tak lama lagi. Kata ulama, kalaulah orang duduk dalam kubur ni dia tak tahu apa benda yang berlaku di kalangan orang yang hidup, tak ada hubungan dah, makna Nabi takkan suruh kita bagi salam, Nabi takkan suruh kita buat benda yang tak ada faedah. Sebab Nabi takkan suruh kita bagi salam kat apa? Kat tiang TNB. Nabi takkan suruh kita bagi salam kat kereta. Nabi takkan suruh kita bagi salam kat batu, kat apa ke. Sebab benda tu tak boleh reply salam kita balik. Dan Nabi suruh selalu akan ajak kita benda yang cerdik, benda yang kita buat ada manfaat. Maka bila kita bagi salam, orang dalam kubur dia akan jawab. Tu yang kedua.
Yang ketiga, Syekh Atiyah Saqar dalam kitab dia Ahsanul Kalam, kitab fatwa dia menyebut, bila orang tanya, orang mati dengan orang hidup ni ada hubungan lagi tak? Katanya Syekh Atiyah ada. Dia bawa satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW meninggal, dia kata aku berurusan seharian, makna salin baju, salin kain semua dalam bilik di rumah aku. Aku bebas. Tetapi bila wafatnya ayah aku, dikebumikan di sisi baginda Nabi SAW, diletakkan di tepi, maka urusan aku yang biasa aku buat tu, aku agak terbatas. Aku akan pergi kawasan yang jauh sikit. Maknanya dia segan dengan ayah dia tu. Seolah-olah kata Syekh Atiyah, orang yang dah meninggal itu, hubungan dia dengan orang yang duk ada ni masih ada lagi. Sebab aurat kita dengan ayah kita, kalau kita perempuan, daripada pusat sampai ke lutut, bahagian atas badan orang perempuan, kalau tak fitnah tak apa. Tapi sekarang ni dah memang fitnah lah, maka semua badan kena tutup, walaupun dengan ahli keluarga kita. Asal dia sampai pusat sampai lutut lah. Maknanya ada batasan, berbeza dengan suami. Suami tak ada batasan, sebab Nabi SAW suami dia, maka dia bebas nak salin baju ke apa ke nak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Tu suami dia. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq merupakan ayah dia, ada kawasan-kawasan yang masih menjadi larangan dan tegahan, walaupun satu orang anak, untuk tunjukkan bahagian-bahagian badan yang tak sepatutnya pada walaupun ayah dia sendiri. Maka hubungan di antara orang yang hidup meninggal ni ada. Maka orang dah meninggal, apa kita buat? Ialah kita hadiahkan dia bacaan dia, bagi buat wakaf atas nama dia, buat sedekah atas nama dia, apa-apalah buat nama, insya-Allah pahala sampai. Tambah-tambah kalau bapak dengan anak dengan bapaknya tu. Okey. Tambah-tambah pada hari Jumaat ni, maka banyak lagi lah buat kebaikan dan sedekah dan sebagainya untuk hadiahkan kepada orang-orang yang dah meninggal. Baik. Makruh puasa pada hari Jumaat kecuali digandingkan dengan sehari sebelum atau selepasnya. Okey. Puasa ni kita sunat buat pada bila-bila masa waktu sunat ni. Dia ada ayyamul bid. Ayyamul bid ni apa dia? Hari-hari putih. Hari putih ni makna dia apa? Hari bulan cerah. 13, 14, 15. Setiap bulan Islam sunat puasa. Setiap bulan Islam 13, 14, 15 tu nama dia ayyamul bid, hari-hari yang putih. Putih sebab apa? Sebab dia super moon masa tu, cerah, maka sunat puasa. Ada banyak hari lagi yang sunat, antaranya puasa hari Ashura, puasa hari Tasu'a, puasa pada hari Arafah, banyak puasa sunat. Okey, kalau puasa sunat kita tu jatuh betul-betul pada satu hari sahaja, hari Jumaat, boleh tak kita puasa Jumaat saja? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Cuma boleh makna dia puasa kita tu sah, puasa kita sah, cuma perbuatan tu level dia makruh. Makruh ni makna dia apa? Ma la yuthabu. Makruh ni benda yang ma yuthabu fa'iluhu, ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Orang yang buat tidak akan diazab dan dicela, tapi orang yang tinggal beroleh pahala sebab dia tinggal benda tu. Kalau hang nak puasa sunat, elakkan puasa menunggal pada hari Jumaat sahaja. Puasa boleh Khamis atau Jumaat, Jumaat atau Sabtu. Tapi ustaz, saya nak ingat puasa pada hari Jumaat dengan Sabtu. Masa saya puasa hari Jumaat tu, lepas tu hari Sabtu saya tak larat puasa. Jadi macam mana puasa saya? Puasa hang sah, cuma perbuatan tu makruh. Puasa apa ni? Puasa sunat. Adapun puasa ganti pada hari Jumaat, sedikit pun tak termasuk dalam larangan makruh ni, tak termasuk. Hanya puasa sunat sahaja. Ustaz, saya memang nak puasa hari Jumaat, lepas tu saya puasa hari Sabtu. Tiba-tiba kakak saya telefon, kata jangan lupa tau, kenduri mak menakan kita ni nak kena kenduri kat Al-Ustaz. Saya tengok kad, Allah, saya baru teringat, kata
puasa sunat saya pada hari Sabtu tu selisih betul dengan kenduri mak menakan saya. Saya nak buat apa? Saya nak buat apa? Jawapan dia ialah kalau hang nak puasa pun boleh, kalau hang nak buka pun boleh. Sebab kenduri ni wajib pi ke wajib makan? Wajib pi je. Siapa pun tak suruh makan. Boleh tak kita pergi kenduri, kita kata aku puasa hari ni lah, bungkus main sikit, dia bungkus bagi kat kita. Mudah je. Lagi aku buka puasa, makan lah. Yang pentingnya apa? Salam kau tu. Yang tu yang penting. Hang nak makan, hang tak nak makan, senang habaq. Hang punya suka, melingkup pergi kat hang lah. Hang tak makan pun tak apa, hang makan pun tak apa. Janji masa salam tu hang lepas main kat aku yang sepatutnya hadiah kenduri ke, kita bawa pergi blender ke, bawa pergi washing machine ke, bawa pergi apa-apa hadiah ke, yang tu tak apa dah. Tapi kalau kita kata nak buka, dia kata apalah aku kenduri mak menakan dah, hang buat karut apa. Baik hang buka puasa sekarang, tak nak aku jet muka hang. Mak menakan kita muatai. Makan ya. Boleh tak buka? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Sebab makruh. Kalau kita nak ambil, kalau orang tu paksa kita buka, boleh buka, tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya janji bukan puasa wajib atau bukan puasa nazar. Bukan puasa fardu atau ganti atau qada atau nazar. Yang selain daripada tu boleh buka. Kalau puasa nazar boleh buka tak? Boleh. Kalau ada darurat apa-apa. Contohnya darah tinggi hang naik, ataupun hang pengsan, doktor nak cucuk, doktor suruh hang makan ubat. Kalau hang tak makan, mungkin darah hang naik ke pembuluh darah ni boleh pecah, boleh jadi stroke. Masa tu wajib buka puasa. Bukan sunat dah. Kalau dia melibatkan nyawa, kena segera buka puasa. Tak boleh tunggu dah. Jadi banyak hari lagi boleh puasa. Senin Khamis ke bila-bila hari ke kita boleh puasa, kita puasa, tak apa masalah. Cuma puasa ni nak dibandingkan dengan ibadah yang lain, dia antara ibadah yang besar lah. Ibadah yang besar. Sebab tu dua peluang syafaat di akhirat. Syafaat daripada Quran, syafaat daripada puasa. Puasa akan kata, wahai Allah, aku telah menghalang dia daripada makan dan minum di siang hari yang dia penat puasa kerana aku. Tolonglah dia ya Allah. Puasa akan tolong minta kita. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran. Quran akan kata, ya Allah, dia baca aku siang dengan malam, tolonglah dia, berilah syafaat pada dia. Syafaat daripada amal yang soleh. Antara amal soleh yang kuat dan boleh tolong adalah Quran. Satu, kita tahu kemuliaan dah. Dalam banyak-banyak ranking, antara benda yang besar adalah puasa. Sebab puasa dia memakan, nak buat dia, kalau puasa di bulan Ramadan tak apa. Kalau puasa di luar Ramadan, tu bukan satu benda yang senang. Tanya orang perempuan. Sebab tu dia lambat ganti. Dekat-dekat Syaban, Rejab lah, lepas kalut lah ganti tiap hari puasa. Sebab apa? Sebab dekat nak masuk Ramadan dah, tidak kena banyak fidyah. Sebab bukan senang nak puasa pada hari orang semua tak puasa. Walaupun hari seharian tu hujan, kita tak rasa lapang sangat, tak letih sangat, tapi dia main dengan puasa ni dia berjam-jam. Kalau hang qiyamul lail pun bangun sembahyang 2 rakaat ringkas, hang dapat dah pahala qiyam tu, hebat dah. Tapi puasa hang mesti sempurnakan dia. Hang tak boleh buka pukul 2, pukul 3, pukul 4. Macam tu tak boleh, hang kena buka tunggu maghrib juga. Maka whole day tu hang bagi untuk Allah. Level pahala ibadah yang kita buat tu sangat luar biasa. Menjadi amalan puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, yang terbaik sekali puasa, yang paling canggih sekali puasa, yang Nabi puji adalah Allah suka dengan puasa Nabi Allah Daud. Sebab satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Ulama-ulama dulu macam tu. Pagi puasa, malam qiyam. Pagi puasa, malam qiyam. Tu kebiasaan alim ulama dulu. Mereka punya level nak dekat diri dengan Allah tu hebatlah. Tapi tuan-tuan, saya nak abang, kita akhir zaman ni kan, zaman belakang-belakang ni, hang boleh puasa Isnin Khamis pun kira hang kira adik ipar wali Allah lah, menuju ke arah wali lah. Isnin Khamis boleh puasa istiqamah ni pun bukan sebarangan manusia boleh buat. Memang hebat lah tu. Tak ada hang puasa apa
sebulan sekali atau seminggu sekali, Isnin saja atau Khamis saja, tu pun hebat dah. Atau hang puasa 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke, tu pun kira hebat dah. Sebab bukan senang orang biasa ni nak puasa. Tambah dia biasa makan tengah hari, biasa orang kawan apa dah puasa, mak puasa bila boleh lah, dia sumbat. Kawan-kawan ni setan banyak. Bagus sama. Dia kata apa dah bagus, hang bukan ustaz, dia kata. Hang puasa apa, hang bukan ustaz, dia kata. Dia tu tak betul juga, aku bukan ustaz, puasa apa. Lalai kena tipu dengan setan. Setan tu kawan dia. Hari Perhimpunan Manusia dan memperingati tentang permulaan dan kesudahan pahala dan dosa perhimpunan pada hari kiamat dan segalanya. Yang ni semua diingatkan kita dalam khutbah Jumaat lah. Jadi saya nak abang, hari Jumaat ni bukanlah hari yang sunyi untuk orang perempuan. Ustaz, kita bincang tajuk ni dah beberapa siri kuliah dia, tapi kami rasa tajuk Jumaat ni jauh daripada kami. Macam saya abang, kita ingat orang perempuan, apa sahaja yang kita sediakan untuk suami kita, untuk anak kita, untuk abang kita, untuk adik kita, dari segi pakaian, basuh, iron, sedia semua, insya-Allah pahala depa ni buat baik tu Allah akan bagi juga dekat kita. Walaupun kita tak pergi sembahyang Jumaat, tapi habuan pahala sebab kita lah orang yang bersusah payah atau kita katakan persiapan pada orang tu, insya-Allah orang tu akan dapat. Sebab Nabi SAW sebut jihad tu bukan kerja di makrakah, di medan je. Orang yang buat persiapan, orang angkat barang buah atas unta untuk kawan ni nak berjalan, nak berjihad, semua dia ada pahala-pahala share yang kita akan dapat. Dan yang kedua, kita kena ingat antara jasa orang perempuan yang besar sekali dalam Jumaat ni adalah ketika mana mimbar yang pertama. Mimbar yang pertama yang dibuat di dalam Islam adalah hasil infak atau pengorbanan satu orang perempuan di zaman Nabi SAW. Bila tengok Nabi duduk berdiri atas tunggu kurma tu, batang pokok kurma, Nabi potong, Nabi berdiri bagi tinggi sikit. Sunat dalam khutbah ni 3 benda. Satu, sebut bismillah. Yang kedua, pegang tongkat atau sesuatu benda, tongkat ke, besi ke, pedang ke, tombak ke, pistol ke, senapan ke, jenis panjang, pegang ke tu, dapat pahala sunat. Dan yang ketiga, berdiri di tempat yang tinggi sikit, hukum dia sunat. Maka Nabi SAW berdiri di atas tunggul kurma tu, Nabi berdirilah tinggi. Satu orang perempuan, dia bila tengok benda tu, dia offer diri nak sponsor Nabi SAW. Buat apa? Buat satu mimbar yang ada 3 anak panah. Anak panah pula, anak tangga. 3 anak tangga. Hampa anggur je, aku cakap apa pun anggur gitu je. Habaq lah salah. 3 anak tangga. Jadi sejak daripada tu lah sampai hari ni, bayangkan tengok, setiap orang yang amalkan sunnah tu, orang perempuan yang mula buat baik tu, dia dapat pahala. Nabi SAW berdiri di anak tangga pertama. Mai Saidina Umar, dia berdiri di mana? Mai Saidina Abu Bakar, dia berdiri di tangga kedua. Dia rasa level dia tak sepatutnya sama level dengan Nabi. Dia rasa macam tak mampu dia pergi berdiri di tangga ketiga tu, hak Nabi berdiri tu. Dia kata, aku tak maulah, aku berdiri nombor 2. Mai Saidina Umar pula kata apa? Aku ni, ya Allah, kalau Saidina Nabi dengan Saidina Abu Bakar duduk di tangga atas tu, aku siapalah aku? Dia berdiri di tangga ketiga. Maknanya orang perempuan dengan Jumaat ni ada satu benda yang sangat rapat dengan mereka. Bukan kata kita pinggirkan orang perempuan ni, maksudnya sembahyang Jumaat dia tak ada benda apa-apa. Dan orang perempuan kita di Malaysia ni lah, terutama kita di tempat kita di Kedah, dan insya-Allah kita boleh buka radio untuk dengar nasihat-nasihat khutbah Jumaat. Atau hari Jumaat kita buka TV, ada khatib-khatib lah, masjid wilayah, masjid negara apa semua ni dia akan rakam buat di TV. Kita boleh juga dengar sedikit sebanyak nasihat-nasihat tu. Ustaz, masa orang duk baca doa dalam TV tu, boleh tak kami baca doa sekali? Masa orang baca doa dalam TV, boleh tak kita baca doa juga? Atau kita aminkan doa tu? Boleh. Terutama ketika apa? Tanyalah ustaz, rancangan-rancangan televisyen kan, orang Al-Kuliah lah apa semua kan, hujung-hujung kan ustaz doa. Maka kita duduk di TV, kita boleh doa tak? Boleh, insya-Allah. Doa walaupun berulang-ulang
Doa yang sama. Esok ada siaran ulangan, rancangan yang sama. Dia doa, kita boleh doa lagi. Doa hang banyak, doa banyak kali. Siapa minta pun, di mana minta pun, hang dengar, boleh sunat amin. Yang tak bolehnya, kita ikut sembahyang jemaah dengan imam tu. Dia anak kita dia malas nak pergi sembahyang. Dia malas pergi sembahyang, dia ikut tok imam TV. Allahu akbar, sami Allahu liman, dia ikut. Hang boleh ikut, tapi hang tak boleh niat makmuman, tak boleh. Sebab imam hang jauh. Syarat imam ni, dia jangan terputus lebih daripada 300 hasta. Kalau kosong. Kalau di Pulau Pinang, tuan-tuan tengok, dekat masjid Sungai Nibung tu, sini masjid, sini ada jalan tar, sini je jambat. Depa semayang bawah je jambat. Masjid penuh, masjid baru tak buat lagi, daripada buat kutipan. Masjid penuh sampai hujung tu. Lepas tu tang ni kosong, tar. Jalan raya, biasa. Lepas tu sambung tang ni. Jalan tu kita katakan bahagian dalam kita ni masjid, tang ni jalan tar, orang sambung semayang bawah je jambat tu. Ustaz, macam mana hukum orang yang semayang kat bawah tu? Dia dapat pahala jemaah. Ulama bagi tahu dapat. Jangan lebih atau terputus jauh daripada 300 hasta. Ni jengkai, ni hasta. Ni depa panjang. Maksudnya hang jangan putus pada 300 hasta ni, hang ukok. Saya rasa dia sampai situ adalah kot dalam 450 hasta macam tu lah kot agaknya. Yang tu tak apa. Bila terputus, kalau bersambung, hang boleh semayang daripada sini sampai gurun pun boleh. Yang sini tok imam, orang jemaah ni sampai ke gurun boleh, tak apa. Tak mana jadi. Biasa kita pergi Mekah masa musim haji, semayang sampai ke Paris, semayang sampai ke tepi kedai gambang lah, tepi kedai nasi Arab lah, kata-kata. Tok imam kat mana? Tu dalam. Boleh tak? Boleh. Jemaah-jemaah yang duk pi istimak, jemaah tabligh dekat Tonggi, dekat satu tempat nama di Bangladesh, nama Tonggi tu. Sama. Kita berdiri di sini, satu saf tu 3 ke 4 kilometer. Belah sini kita tengok orang sayup tak nampak. 3 ke 4 kilometer. Panjang 1-2 kilo, 3 kilo tu panjang ke tu. Dan tok imam tu kita tak tahu siapa dia. Panjang tu, berlambak-lambak orang, lebih pada 2 juta orang semayang sekali semayang. Ramai. Boleh tak semayang macam tu? Boleh. Bersambung-sambung tak apa. Jangan terputus. Bila? Dalam dua bangunan ke satu bangunan ke. Yang tak boleh, hang ikut tok imam dalam TV atau radio. Tok imam dia tu amin, doa. Kita pun berdoa, ya Allah, amin, amin, amin. Dia tu doa, ustaz tu doa. Padahal rancangan tanyalah ustaz tu kalau Isnin sampai Jumaat bukan live, dia rakaman. Jumaat, Sabtu, Ahad baru live. Ustaz tu kan, ada ustaz dipanggil kan. Dululah, kalau tak tahu sekarang ni. Live pun boleh doa, rakaman pun boleh doa. Yang tak boleh, tak boleh. Doa boleh tak apa. Semayang tak boleh lah. Main tak boleh ikut dia tu. Semayang seorang lah. Tak ada boleh niat imaman makmuman, tak boleh. Ramai orang, dia malas pergi semayang, dia ikut hotel dekat Hilton, pergi Mekah, pergi Umrah, dia tengok dia tu, dia semayang tu. Sebab apa? Dia duduk di hotel dia. Selok tirai tu hang boleh nampak orang semayang jemaah di bawah. Dia semayang kat atas. Sebab di Malaysia, di tempat kita, malas pergi masjid, malas pergi surau. Budaya malas ni, dia pergi Mekah, dia pergi Umrah, habis duit banyak-banyak pun, dia pergi duduk semayang di bilik hotel juga. Dia tak tahu pahala itikafnya, pahala berlambak-lambak yang Allah nak bagi, dia tak mau. Semayang di Masjidil Haram 1,000 pahala, berlambak sangat. Dia semayang, ada orang tu semayang tiap-tiap waktu punya bagus semayang kat Mekah ni. 5-6 hari kat Mekah tu, 6 hari tu punya bagus semayang ni, kita tengok hebatnya. Balik Malaysia, satu waktu tak nampak dia. Mana yang lama tak nampak? Dia kata, aku tak payah mai lah, dia kata. What? Dia kata, nak mai buat apa? Tengoklah aku semayang lah tu, satu waktu 100,000. Aku semayang kat Mekah berlambak lah. Ni aku kalau tak semayang kat surau sampai aku mati pun Allah hutang aku banyak lagi, dia kata. La ilaha illallah. Dia kira malas nak pergi semayang, dia kira bantai kau tu je. Jenis ni penyamun tarbus nama dia. Dia kira tak mau pergi semayang, dia kira nak mudah gitu. Jangan kita jadi manusia macam tu. Jadi hari Jumaat ni, orang lelaki ke, orang perempuan ke, semua orang ada kena-mengena. Maknanya kita nak dapat pahala semayang Jumaat, boleh. Dah hari Jumaat ada satu saat
yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan seramai manusia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hentikan doa, sebab saat mustajabah doa tu kita tak tahu exactly waktu apa, kita tak tahu. Maka banyakkan berdoa pada hari Jumaat, banyakkan amal soleh kita pada hari Jumaat. Apa saja nak buat, insya-Allah ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita. Okey, nanti insya-Allah kita akan masuk dalam satu bab, nama dia puasa sebagai perisai dan pendinding. Dengan puasa ni Allah akan jauhkan kita daripada api neraka, dan kelebihan puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kelebihan semayang di Masjid Nabawi. Banyak lagi lah bab berkaitan dengan golongan yang akan dijamin bebas daripada api neraka. Okey, kita ada lebih kurang 2 lagi kot. Siapa yang tak dapat, bolehlah nak ambil di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa radina wa rad 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini saya berada di Tesco Seberang Jaya, dan saya sempat berada di Mat'am Ar-Rabi. Dan alhamdulillah selalu saya kunjung di sini, makanannya cukup menarik dan sedap. Dan saya harap tuan-tuan selalu mengunjungi, kerana saya bersama dengan seorang yang cukup hebat bersama dengan saya, Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah. Dan bagi pendapat sikit bagaimana makanan di Mat'am Al-Arabi. Ya, anda orang Seberang Jaya, satu kerugian anda tidak datang ke restoran ini. InsyaAllah pastikan kebakaran anda menikmati juga ada pelbagaian makanan, utamanya makanan-makanan ala Arab. Dan insyaAllah moga-moga apatah lagi punyaan milik kita, orang kita, dan setiap sumbangan anda itu insyaAllah akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaedah bantu membantu. Yang penting halal, bersih, suci. Dah. Yes.